Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat hendaknya. Untuk video kali ini, Ustaz nak buat satu perkongsian iaitu teknik menjawab soalan sirah UPKK. Okey, sebelum pada itu, Ustaz ingin memperkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz Juhairi bin Abdul Rashid daripada Kafa di Kuantan. Ustaz merupakan guru mata pelajaran sirah tahun 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ustaz juga merupakan bekas ataupun berpengalaman dalam mendanda soalan ataupun meraih soalan kertas sirah UPKK. Tu dia. Jadinya di sini Ustaz ingin berkongsi sedikit sebanyak pengalaman Ustaz sebagai guru mata pelajaran sirah dan guru yang pernah meraih kertas soalan UPKK peringkat negeri Pahang. Kita tengok. Kata kunci jawapan sirah ada beberapa faktor ataupun poin yang perlu awak ambil perhatian. Okey, bagi memudahkan awak memahami bagaimana cara menjawab soalan sirah. Tengok, pertamanya apa dia? Okey, pengertian, maksud, arti. Okey, sama je tu. Okey, contohnya apa dia? Pengertian mukjizat. Berikan pengertian mukjizat. Apa dia? Ni sirah tahun apa? Tahun 3. Last sekali. Apa dia pengertian mukjizat? Apa dia? Perkara luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul. Tengok seterusnya apa dia? Yang kedua, nama. Okey, nama-nama yang penting. Okey, nama-nama yang terlibat dalam sesuatu tajuk. Biasanya dalam pelajaran sirah, nama penting tu siapa? Nama yang terlibat biasanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita belajar sirah Nabi Muhammad. Itu dia. Dan nama-nama yang lain kita perhatikan betul-betul. Nama-nama dalam setiap apa dia? Tajuk tersebut. Kemudian apa dia? Tarikh. Tarikh pun sangat penting dalam pelajaran sirah. Contohnya apa dia? Bilakah tarikh berlakunya peperangan Badar? Bila? Dah ingat dah. Tu anggota gaya kita ni dah ambil biasa ni. Bila? 17 Ramadan. Itu dia. Tengok seterusnya. Apa dia? Sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Contohnya peperangan Uhud. Kenapa berlakunya peperangan Uhud? Sebab apa berlakunya peperangan Uhud? Sebab apa? Kaum musyrikin Quraisy ingin membalas dendam dalam kekalahan peperangan Badar yang sebelum ini. Itu dia sebab-sebab. Sebab-sebab lain. Setiap tajuk ada sebab dia. Tengok seterusnya apa dia yang penting? Fakta. Okey, boleh dikatakan setiap soalan apa dia? Sirah adalah fakta. Salah fakta, salah jawapan. Kemudian apa dia yang penting? Kata kunci dia contoh. Dia apa dia? Contoh. Berikan 2 contoh mukjizat. Apa dia? Al-Quran. Keluarnya air daripada jari jemari Rasulullah dan sebagainya. Itu contoh. Biasa dalam perkataan nak 2 contoh. Berikan 2 contoh. Kemudian apa dia? Last sekali, kesan ataupun penghayatan. Apa yang awak dapat daripada belajar sirah? Apa yang dapat daripada belajar daripada tajuk tersebut? Contoh, apa yang awak dapat? Apa yang awak faham dalam awak belajar tajuk perang Uhud? Apa dia? Itu dia. Tu kesan dia. Bentuk soalan. Kat sini Ustaz tak mau terang lagi. Okey, Ustaz akan terang dekat dalam soalan nanti. Kita terus ke dalam soalan. Kalau Ustaz terang kat sini awak tak faham. Kita terus kepada soalan. Okey, tengok seterusnya apa dia?
teknik menjawab soalan sirah UPKK. Apa yang penting sekali? Okey, tengok situ. Secara umumnya, jawapan lain yang tiada dalam buku teks boleh diguna pakai selagi tidak menyimpang daripada isi pelajaran kerana ia merangsang murid berfikir. Ini berkaitan dengan soalan apa dia? Kebat. Okey. Namun, ia terletak kepada polisi badan periksaan. Itu dia. Mula-mula awak kena faham. Boleh jawab apa sahaja selagi mana ia tidak menyimpang jauh daripada jawapan sebenar. Kita masuk kepada perbincangan kita mengenai teknik menjawab soalan sirah UPKK. Okey, kita terus kepada soalan sirah. Ustaz ambil ni soalan sirah tahun 2019. Bermakna ini yang terkini. Tahun 2020 tak ada peperiksaan UPKK, ditundakan kepada tahun 2021. Sekarang insya-Allah peperiksaan tersebut akan berjalan seperti yang dirancangkan. Okey, biasanya kertas soalan sebelum awak masuk ke dalam dewan peperiksaan, kertas soalan telah telah disusun ataupun diletakkan di atas meja masing-masing. Biasanya awak semua 15 minit sebelum masa peperiksaan telah dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan. Mungkin sebelum pada itu baca doa dulu dengan guru kelas ataupun masuk dalam dewan peperiksaan, terpulang kepada pengurusan di sesuatu dewan peperiksaan. Okey, awak masuk, kemudian duduk. Tak boleh buka lagi soalan selagi tidak menerima arahan daripada pengawas peperiksaan. Okey. Dah clear semua, dah ada semua masuk. Kemudian pengawas peperiksaan akan cakap, dia pegang soalan. Contoh, dia pegang soalan. Okey. Semua pelajar tengok soalan di hadapan masing-masing. Semua tengok soalan. Tengok je dulu, tak boleh pegang. Tengok je dulu apa dia. Okey, pertama dia apa? Okey, pastikan anda menjawab soalan yang betul. Contoh, peperiksaan hari ini adalah peperiksaan sirah. Okey, pastikan awak mendapat betul soalan sirah. Okey, awak tengok. Sirah, betul sirah. Okey. Kemudian apa dia? Pengawas peperiksaan akan baca. Dia tak suruh tulis dulu. Nombor kad penalan, angka giliran, dia biar dulu. Dia apa? Okey, jangan buka kertas soalan ini sehingga diberi tahu. Okey, dia akan baca. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Okey, belum lagi. Tunggu dulu. 2. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A 40 soalan. Bahagian B 4 soalan. 3. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam tulisan jawi. 4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. Tu dia kata pengawas peperiksaan. Garang pengawas peperiksaan ni. Tak, boga aje. Okey, tak. Kemudian dia kata apa? Kertas peperiksaan ini mengandungi 14 halaman bercetak. Sila semak kertas soalan anda. Okey, maknanya kita semak, tengok. Betul tak ada 14 halaman bercetak? Okey, pastikan ada setengah soalan mungkin tak bercetak, di tengahnya kosong, putih, ataupun apa dia? Tak boleh buka, dia masih apa dia? Tidak masih tak potong lagi. Okey, terus angkat tangan. Angkat tangan dia, tak payah cakap apa-apa. Pengawas peperiksaan akan tak tahu. Awak nak tukar kertas. Kemudian dah siap semua. Apa dia? Dah betul, tak ada apa-apa dah. Tak ada nak tukar soalan lagi. Okey, kemudian barulah pengawas cakap apa dia?
Okey. Boleh tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran. Nak dapat kat mana? Ada, dia buat tag yang ditampal pada meja. Meja peperiksaan tempat awak duduk tu ada, awak tiru juga kat situ. Okey, contoh. Terus tulis. Okey, tulis. Okey, pastikan nombor kad pengenalan betul, angka giliran betul. Kat sini nama tak perlu tulis. Tengok dah selesai tulis nama, angka giliran tadi. Okey, tengok bahagian yang ni untuk kegunaan peperiksaan. Awak tak payah isilah, jangan memandai-mandai awak nak isi. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Ini dia bahagian A. Sebelum Ustaz terlupa, Ustaz nak cerita sikit. UPKK ini merupakan satu peperiksaan besar utama yang pertama bagi semua pelajar tahun 5. Ni peperiksaan besar yang pertama. Mungkin selepasnya ada peperiksaan UPSR kalau ada lagi. Kemudian apa dia? PT3 tu pun kalau ada. Kemudian seterusnya peperiksaan SPM. Jadi UPKK ni peperiksaan yang pertama besar bagi kamu. Jadi kamu perlu bersedia untuk menghadapinya daripada segi fizikal dan mental. Okey, tengok. Tak apa, kita teruskan. Tengok sini. Ingat bahagian A 40 markah. Soalan 1 hingga 10 markah. Bermakna satu soalan 1 markah. Okey, bagi soalan yang macam ni, soalan yang berbentuk objektif, pilih jawapan alif, ba, jim, dal. Itu dia, nampak? Alif, ba, jim, dal. Okey, bagi soalan macam ni, awak perlu memilih satu jawapan yang betul. Pertamanya, sebelum menjawab, awak pastikan arahan soalan. Tengok, bulatkan jawapan yang betul. Dia kata bulatkan jawapan yang betul. Tengok satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit tahun. Bulatkan jawapan yang betul. Jadi nak awak bulatkan jawapan betul-betul bulat. Jangan pangkah. Jangan buat pangkah lah, buat bintang lah. Kalau nak bulatkan betul-betul bulat. Ikut arahan tu, bulatkan jawapan yang betul. Tak mau lorekkan apa, tak mau. Contoh sini. Apa jawapan dia? Selama berapa tahun? 3 tahun. Itu dia, bulatkan betul. Ba bulatkan betul-betul. Itu dia bentuk soalan tersebut. Kemudian seterusnya apa dia? Okey, nombor 2. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Sayyidina Sirah tahun 3. Apa dia? Golongan pertama memeluk agama Islam. Apa dia? Dia nak apa dia? Kanak-kanak. Dan alif apa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq siapa? Lelaki pertama, bukan. Ba, Umar Al-Khattab, bukan. Uthman bin Affan pun bukan. Kemudian Ali bin Abi Talib. Siapa kanak-kanak kat situ? Dal. Kemudian dal, bulatkan betul pada jawapan dal. Okey, tengok seterusnya nombor 3. Masjid pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Masjid apa? Al-Haram. Mekah lah ni, Kaabah. Kemudian apa dia? Masjid An-Nabawi. Kemudian Masjid Quba. Kemudian Masjidil Aqsa. Mana yang pertama? Quba ke An-Nabawi? Mana satu? Ingat, masjid pertama Nabi bina adalah Masjid apa dia? Quba. Kemudian kalau soalan tanya apakah masjid kedua yang dibina oleh Rasulullah, tu dia barulah apa dia? Masjid An-Nabawi.
Kemudian tengok seterusnya. Nombor 4. Nombor 4, jihad terbagi kepada bahagian. Ini sirah tahun 4. Tajuk mula-mula sekali. Bab jihad. Jihad terbagi kepada apa? Dua. Bulatkan betul-betul 2. Tu dia. Kemudian apa dia? Semula. Jihad terbagi kepada 2. Apa dia? Jihad asghar dan jihad akbar. Tengok nombor 5. Perang Uhud berlaku pada tahun Hijrah. Tahun ke berapa? Ingat ini sirah tahun 4 juga dalam tajuk Perang Uhud. Peperangan ke-2 selepas perang Badar. Bagaimana untuk menjawab dia? Macam mana? Alif, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3. Mana satu? Ingat. Apa jawapan dia? Dal, ke-3. Bulatkan jawapan. Bulat betul-betul. Kemudian apa dia? Nombor 6. Apakah maksud Khandaq? Apa maksud Khandaq? Alif, gunung. Ba, lembah. Jim, parit. Dal, bukit. Apa dia? Masih lagi apa dia? Sirah tahun 4 dalam tajuk Perang Khandaq. Apa maksud dia? Parit. Parit yang telah dicadangkan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah untuk menggali parit. Tengok seterusnya apa dia? Nombor 7. Solat difardukan ketika peristiwa apa dia? Alif, Lailatul Qadar. Ba, Isra. Jim, nuzul Al-Quran. Dal, Mi'raj. Mana satu jawapan tu? Di sini agak mengelirukan. Apa dia? Antara Isra dan Mi'raj. Sebenarnya peristiwa apa? Isra, ingat. Mula kita kembalikan kepada pengertian. Atau apa dia? Pengertian Isra. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu dia bermaksud Isra. Mi'raj, apa dia Mi'raj? Naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi mana jawapan dia? Dal. Okey, bulat betul jawapan pada dal. Tengok seterusnya. Soalan nombor 8. Berikut bentuk jual beli setelah kedatangan Islam. Tengok kat sini apa yang penting? Soalan bentuk macam ni. Tengok, kecuali. Biasanya ramai yang bukan keliru, dia ambil mudah aje. Dia tak ingat kecuali yang bukan. Tengok mana satu yang bukan setelah kedatangan Islam. Apa dia? Alif, apa dia? Riba. Ba, amanah. Jim, adil. Dal, jujur. Mana satu setelah kedatangan Islam yang kecuali, yang bukan? Apa dia? Alif. Kalau alif bulat betul-betul alif, iaitu riba. Setelah kedatangan Islam, jual beli berunsur riba telah dihapuskan oleh Rasulullah. Tengok soalan seterusnya nombor 9. Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Siapa? Ni istilah, ini soalan paling senang. Apa dia? Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Mestilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok soalan terakhir bagi soalan yang jenis bulatkan jawapan alif, ba, jim, dal. Apa dia? 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cedera dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, perjanjian Hudaybiyah, pembukaan kota Mekah. Mana satu? Dalam perang apa? Tentera Islam telah kalah. Dalam perang apa? Peperangan Uhud. Ingat,
Lagi satu peristiwa Rasulullah pernah cedera, mengalir darah hingga ke dalam kasut Rasulullah. Apa dia? Peristiwa di Taif. Ingat tu. Okey, contohnya jika awak terlupa ataupun tak pasti jawapan untuk soalan berbentuk macam ini, biarkan sahaja dahulu. Okey, kat sini ada tips sikit. Okey, biasanya soalan ada jawapan dia dekat pada soalan yang lain, soalan yang akan datang. InsyaAllah kadang-kadangnya ada. Kadang-kadang soalan dekat bahagian subjektif, dia ada jawapan dia dekat soalan objektif. Gitu. Kita kena perlu alert, kena tengok, kena perhatikan betul-betul. Okey, masih lagi dalam bahagian A. Soalan 11 hingga soalan 15, 5 markah. Ingat, Ustaz kata apa dia? Yang penting awak kena baca, kena faham soalan dahulu. Tengok. Padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba berkaitan bahagian mukjizat. Mukjizat lagi masuk. Itu dia, banyak dah mukjizat masuk kan. Kita apa dia? Mukjizat ni apa dia? Tahun 3 last kali tu kita belajar mengenai mukjizat. Okey, kat sini antara hissi dan maknawi. Tengok, kat sini perlu ada pembaris. Tak mau garis pakai cakor ayam, gede gigi lah, apa dah, tak mau. Kena garis lurus, dari bucu ni ke bucu ni. Tu kena betul-betul. Tak mau garis pusing sini, tak mau. Okey, sebelum pada tu yang ni apa dia? Soalan berbentuk dinak contoh. Apa dia? Sebelum pada tu kita tengok. Mukjizat hissi. Apa dikatakan mukjizat hissi? Apa dikatakan mukjizat maknawi? Biasa payah nak ingat benda lah ni kan. Teknik dia satu cara apa dia? Kita ingat salah satu, ingat satu je. Ingat, mukjizat maknawi tidak dapat dilihat dengan mata, dapat dikenal dengan akal fikiran. Ingat hot ni je. Ingat hot ni sebab apa? Mukjizat maknawi ada 2 sahaja. Apa dia? Al-Quran dan Isra dan Mi'raj. Selain daripada itu adalah mukjizat hissi yang dapat dilihat dengan mata. Okey, setakat apa dia? Ingat yang ini sahaja, mukjizat maknawi. Ada 2 soalan semula pada Al-Quran dengan Isra dan Mi'raj. Jadinya kat sini macam mana? Kita cari dulu mukjizat maknawi dah mana? Mana Al-Quran? Al-Quran kita gariskan betul-betul. Garis. Kemudian apa dia? Mana Isra dan Mi'raj? 13 itu surah. Okey. Okey, bermakna yang lain adalah apa dia? Jawapan bagi mukjizat hissi. Tu di mana? Terbelah bulan di langit. Kemudian apa dia? Keluar air di celah jari. Kemudian apa dia? Melambatkan matahari terbenam. Gariskan betul-betul. Itu bentuk soalan apa dia? Padankan. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan 16 hingga 20. 5 markah juga. Okey, soalan bentuk apa dia? Bentuk gariskan jawapan yang betul. Gariskan. Okey. Tak mau bulatkan. Ada setengah pelajar, masa Ustaz pernah menanda jawapan soalan UPK, ada setengah apa dia? Buat apa dia? Bulat jawapan. Ada setengah dia memang garis, tapi garis terlebih, garis panjang. Sampai ke sini garisnya. Tak mau. Garis mesti betul-betul pada jawapan. Tak mau terlebih ataupun terkurang. Kita tengok kat sini. Terus kepada soalan 16. Jumlah tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Badar. Sirah tahun 4. Apa dia? Jihad perang Badar. Berapa orang? 313 orang. Gariskan betul-betul. 1000 orang siapa pula? 1000 orang kalau soalan berkata 1000 orang tentera kafir Quraisy. Kita seterusnya 17.
Antara penduduk Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kaum Quraisy, Aus. Mana satu? Penduduk Madinah, bukan Mekah. Kalau Mekah barulah khabar apa dia? Quraisy. Ingat, penduduk Madinah adalah ada dua apa dia? Kaum Aus dan Khazraj. Kat ni Aus. Okey, gariskan betul-betul pada Aus. Bulan tengok seterusnya 18. Soalan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah solat apa? Subuh, zuhur. Mana satu? Solat subuh dengan menyandarkan badan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali dan Al-Fadl. Itu nama dia. Jadi garis betul-betul pada subuh. Tengok. 19. Raja Habsyah dikenali sebagai raja yang apa dia? Adil, zalim. Mana satu? Adil. Itu dia. Gariskan betul-betul pada adil. Okey, siapa nama raja Habsyah tersebut? Ingat, Najasyi. Okey, tengok seterusnya. 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun. Mana satu? 63 tahun. 40 dah pada Rasulullah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Okey, mana dia? Gariskan betul-betul pada jawapan 60. 3 ni garis betul-betul, jangan lebih. Ingat tu betul-betul. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan 21 hingga soalan 25. 5 markah juga. Okey, tengok. Berbentuk apa dia? Isi tempat apa dia? Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Okey, mana jawapan dia? Jawapan dia ada 6. Soalan dia ada 5. Tu. Kena pilih betul-betul. Kat sini tak masalah. Sebab apa? Jawapan dah ada. Itu dia. Tengok. Terus bincang. Okey. Tuliskan. Tulis betul-betul kat sini apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di mana? Madinah. Okey, satu cara apa dia? Dah siap tulis. Okey, tanda kat sini. Lorekkan tanda pangkah gitu ke. Ikut bermakna kita dah jawab. Okey, tengok. Nombor 22. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Okey, tulis apa dia? Betul-betul Mekah. Kemudian potong Mekah ke atas. Tengok soalan 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula gering pada bulan apa dia? Safar. Tulis Safar betul-betul. Kemudian apa dia? Potong Safar ke atas tu. Tengok 24. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tulis Sayyidina Abu Bakar. Kemudian potong ke atas. Sekarang ni tinggal 2 je lagi. Ramadan dengan Sayyidina Hamzah. Tu. Okey. Nama panglima perang Islam yang dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud ialah siapa? Sayyidina Hamzah. Tulis betul-betul Sayyidina Hamzah. Kemudian potong siapa Sayyidina Hamzah? Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia. Terus kita ke soalan 26 hingga 35 markah. Okey, kita tengok soalan jenis apakah ini. Tengok. Padankan pernyataan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Alif, ba. Itu dia. Okey, mengenai apa dia ni? Rasulullah Khalifah Ar-Rasyidin, dia lantik. Okey, ni jenis apa dia?
fakta. Kita tengok. Pertama kita nak perlu tengok pada Rasulullah Khulafa ar-Rashidin. Khulafa ar-Rashidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian kat sini kita tengok. Okey, kita jarang jumpa mengenai apa dia? Khulafa ar-Rashidin. Kita biasa jumpa seorang apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kita cari jawapan yang berkaitan dengan Rasulullah dahulu. Kita tengok. Pertama, tengok apa dia? Mula. Dilantik oleh orang ramai. Betul tak? Rasulullah. Bukan. Rasulullah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan lantik dia sendiri, bukan. Tengok seterusnya. Okey, membuka kota Mekah. Betul ke tidak? Okey, betul. Okey, gariskan zab. Tu dia, gariskan zab ke situ. Kemudian apa dia? Tengok 27. Kita tengok yang Rasulullah je. Tengok. Menghapuskan nabi palsu. Ya ke tak? Bukan. Bukan biarkan. Kita tengok. Kemudian apa dia? 29. Dikurniakan mukjizat. Khulafa ar-Rasyidin ada mukjizat tak? Tak ada. Yang ada kat sini siapa? Rasulullah. Okey, gariskan betul zab ke bawah. Okey, betul. Tengok Rasulullah apa dia? Tengok seterusnya apa dia? 30. Menerima wahyu. Betul tak Rasulullah menerima wahyu? Okey, betul. Kemudian gariskan betul-betul zab. Okey, garis. Okey, tinggal 2 sahaja untuk Khulafa ar-Rashidin, iaitu apa dia? Dilantik orang ramai. Kemudian apa dia? Menghapus nabi palsu. Yang tinggal tu confirm dah untuk apa dia? Khulafa ar-Rashidin. Jadinya kita terus gariskan zab. Kemudian apa dia? Azab nabi palsu. Itu dia. Okey, terusnya kita masuk kepada soalan 31 hingga 35. 5 markah juga. Tengok. Pertama, mesti kita faham arahan soalan. Okey, tengok. Tandakan raid pada pernyataan betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ni jenis apa dia? Tandakan raid ataupun salah. Itu dia. Tengok 31. Ini senang je apa dia? Sebelum tu kita tengok. Ini senang apa dia? Raid ataupun pangkah. Itu dia. Tengok 31. Darul Arqam merupakan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam yang pertama. Betul ke tidak? Betul. Ingat Darul Arqam merupakan tempat apa dia? Penyebaran agama Islam secara sulit. Itu dia yang pertama sekali. Tengok 32. Saidina Ubaidah bin Harith syahid dalam peperangan Badar. Ni agak keliru sikit. Biasa peperangan Uhud. Kalau perang Badar tu kita tahu Saidina Hamzah. Ni betul ke tidak ni? Apa dia? Betul. Saidina Ubaidah. Itu dia. 33. Sayyidatina Aisyah adalah wanita pertama memeluk Islam. Betul ke tidak? Ingat, wanita pertama memeluk Islam adalah siapa? Khadijah. Jadinya apa dia kat sini? Apa dia? Salah. Tandakan pangkah tu betul-betul. Kemudian 34. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Betul ke tidak? Betul. Terus raihkan betul. Betul. Kemudian apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidatina Khadijah. Betul atau salah? Salah. Okey, tengok seterusnya. Okey, kita tengok soalan ini. Soalan ini merupakan soalan yang terakhir untuk bahagian A. Tengok. Soalan 36 hingga 45 markah. Okey, sebelum pada tu tengok arahan
soalan. Tengok betul-betul. Tulis betul. Batawalam. Betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang tidak benar. Okey. Di sini kadang-kadangnya ada yang keliru, betul ataupun salah. Dia buat betul, dia buat apa dia? Raik, salah dibuat pangkah. Betul tak? Tak betul. Salah arahan soalan. Tulis betul. Betawalam. Tak ada. Salah. Si alik salah. Helah. Salah. Tulis betul-betul. Betul amu. Raik ataupun pangkah. 36. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah. Betul ataupun salah? Betul. Ingat Yasrib adalah nama lama bagi Madinah. Okey, tengok seterusnya. 37. Perang Badar juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Betul ataupun salah? Ingat. Ya ke tidak? Perang Badar, Perang Ahzab. Betul? Salah. Tulis. Si alik salang helah. Salah. Perang Ahzab adalah peperangan apa dia? Khandaq. Peperang gali parit tu. Ingat. Tengok seterusnya. 38. Masyarakat jahiliyah hidup dengan akhlak yang keji. Betul ke tidak? Betul. Tulis terus. Betul. Kemudian apa dia? 39. Ekonomi Madinah pada zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh kaum Ansar. Pada zaman Rasulullah, bukan sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah dikuasai oleh kaum Yahudi. Setelah datangnya Rasulullah, pada zaman Rasulullah dikuasai kaum Ansar. Betul ke tidak? Betul. Tu dia. Tengok seterusnya. Terakhir. 40. Rasulullah SAW ialah orang yang mencadangkan supaya menggali parit dalam perang Khandaq. Betul ke tidak? Bukan. Salah. Tulis betul-betul. Salah. Siapa yang mencadangkan? Salman Al-Farisi yang mencadangkan kepada Rasulullah menggali parit. Okey. Alhamdulillah, tamat bahagian A dengan 40 soalan, 40 markah. Itu dia. Senang ke tidak? Okey, senang saja. Sirah senang saja. Okey, untuk lulus 40 markah, awak perlu betul semua dalam bahagian A. Okey, tak mau salah. Salah 1, 2. Okey, lagi tak apa. Kemudian apa dia? Top up dekat apa dia? Bahagian B nanti untuk kita skor A. Sirah UPKK. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video yang akan datang, iaitu teknik menjawab soalan sirah UPKK bahagian B pula. Okey. Bahagian B ini wajib ditonton selepas mengikuti apa dia? Teknik menjawab soalan sirah bahagian A ini. Dia bersambung, berhubung kait. Ingat bahagian B lagi banyak markah, 60 markah. Kat situ kita boleh kumpul markah sebanyak yang boleh. Bukan baca sebanyak, kalau boleh betul semua dekat bahagian bahagian B. InsyaAllah kita akan mendapat A dalam sirah. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Jika video ini bermanfaat untuk kita semua, mohon subscribe, like dan share video Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.